Patih Gajah Mada yang mendapat berita tentang kematian ke-77 orang prajurit upahan Seri Betara Majapahit di tangan Laksmana berasa tidak puas hati. Dia teringat akan Petala Bumi lalu menyuruh pengikutnya bertanyakan isteri Petala Bumi sama ada anaknya, Kertalasari, sudah pulang ataupun belum dari Daha. Kertalasari yang baru pulang beroleh banyak harta daripada kegiatan mencuri di Daha. Ibunya menceritakan kisah kematian bapanya sehingga menimbulkan kemarahan Kertalasari. Dia berjanji akan membela kematian bapanya. Dia juga akan membunuh Ratu Melaka dan Laksmana serta memusnahkan negeri Melaka. Selesai perbualan itu, pengikut Patih Gajah Mada pun sampai ke rumah Kertalasari. Dia pun menyampaikan pesanan Patih Gajah Mada. Setelah mengetahui bahawa Patih Gajah Mada ingin bertemu dengannya, Kertalasari mengambil kerisnya lalu pergi ke rumah Patih Gajah Mada diikuti oleh pengikut Patih Gajah Mada. Setibanya Kertalasari di sana, Patih Gajah Mada pun menyampaikan amanat bapa Kertalasari. Oleh sebab bapanya meninggal dunia sewaktu bertugas, Kertalasari akan dilantik menjadi pegawai tertinggi di istana. Bagaimanapun, dia hanya akan menerima jawatan itu setelah dia dapat membunuh Ratu Melaka dan Laksmana. Kertalasari pun dibawa oleh Patih Gajah Mada untuk bertemu dengan Seri Betara. Seri Betara pun bertanyakan ke Kertalasari sama ada dia mampu atau tidak untuk membunuh Ratu Melaka dan Laksmana. Kertalasari dengan penuh yakin menyatakan kesanggupan dan kemampuannya memandangkan negeri Daha sudah dikalahkannya. Seri Betara pun menitahkan Kertalasari pergi ke Melaka dengan segera bagi mengutarakan kata-katanya supaya dia dapat terus dilantik menjadi pegawai tertinggi di istana. Seri Betara kemudiannya menitahkan Patih Gajah Mada membuat persiapan. Setelah perahu liap, Kertalasari pun berlayarlah ke Melaka. Setibanya di Melaka, Kertalasari singgah di sebuah perkampungan Jawa. Dia menyamar sebagai penduduk di situ dan bebas bergerak ke sana dan kemari. Dia juga menyamar sebagai pengikut Patih Karmawijaya dan ikut serta menghadap Ratu Melaka. Disitulah dia melihat Laksmana dan mengakui kehebatannya. Selesai perjumpaan itu, Kertalasari pun memerhati keadaan Balairung sebelum pulang. Dalam perjalanan pulang, dia pun mencari tempat yang sesuai untuk menyimpan harta. Akhirnya, dia memilih sebuah bukit di luar kota, iaitu Bukit Cina sebagai tempat untuk menyembunyikan harta yang akan dicurinya di Melaka. Setelah hari malam, Kertalasari pun masuk ke dalam kota dan pergi ke rumah seorang saudagar yang kaya untuk mencuri hartanya. Bermula pada malam hari itu dan malam-malam yang seterusnya, Kertalasari pun menjalankan aktiviti mencuri segala harta orang kaya-kaya dan saudagar-saudagar di Melaka sehingga habis. Semua orang yang kehilangan harta benda itu pun menghadap Ratu Melaka. Mereka mengadu tentang keadaan mereka yang kini tinggal sehelai sepinggang. Ratu Melaka yang terkejut dengan kejadian itu memerintahkan Temenggung menyuruh semua orang berkawal. Orang kaya-kaya dan saudagar turut berkawal. Kertalasari yang masuk ke dalam kota pada malam itu melihat begitu banyak pengawal yang bersenjata. Dia pun membaca jampi lalu berjalan ke sebuah rumah orang kaya tanpa disedari oleh para pengawal. Setelah siang, orang kaya itu pun mengadu kepada Ratu Melaka. Baginda tidak berpuas hati lalu memanggil Laksmana untuk mengadukan hal itu. Laksmana memberitahu Ratu Melaka bahawa prajurit yang selalu mencuri itu datangnya dari negeri lain. Bendahara yang mendengar perkara itu tidak puas hati lalu menyatakan bahawa Temenggung tidak menjalankan tugas berkawal dengan baik sehingga Laksmana pula yang lebih tahu tentang perkara tersebut. Ratu Melaka pun memerintahkan Temenggung sendiri berkawal pada malam tersebut.
Walaupun Temenggung sendiri ikut berkawal, kecurian tetap berlaku. Kali ini di rumah bendahara pula. Ratu Melaka bertambah marah akan Temenggung. Laksmana mencelah dengan mengatakan bahawa prajurit itu mempunyai ilmu yang tinggi dan memohon untuk menumpaskan prajurit itu. Namun begitu, Ratu Melaka tidak memberi keizinan. Semakin lama, semakin banyaklah orang yang mengalami kecurian. Ratu Melaka mulai berasa cemas apabila memikirkan prajurit itu pasti akan memasuki istana pula pada suatu masa nanti. Laksmana bercadang untuk menggunakan sejenis ilmu ghaib bagi mengatasi masalah tersebut. Ratu Melaka pun bersetuju. Laksmana pun mengarahkan orang membawa semua jenis senjata yang ada lalu mengaturkannya di sekeliling istana. Setelah dibacakan jambi, semua senjata itu berlawan sesama sendiri. Setelah malam, Kertalasari pun pergi ke istana untuk mencuri. Telah melihat keadaan di situ, dia beredar dan mencuri di tempat lain. Pada keesokan malamnya, Kertalasari pun bersiap untuk membuat onar di istana. Laksmana pula menyamar sebagai prajurit dan tidur di tengah pasar. Kertalasari yang lalu di situ terpijak Laksmana. Laksmana pun bangun lalu menikam Kertalasari sehingga mati. Dia menghiris alat sulit Kertalasari lalu dibawa pulang. Orang ramai yang melalui pasar pada keesokan harinya terlihat mayat Kertalasari di situ. Mereka pun mengerat telinga, kepala, kaki dan tangan Kertalasari untuk ditunjukkan kepada Ratu Melaka sebagai bukti bahawa merekalah yang berjaya membunuh prajurit yang telah mencuri harta orang kaya dan saudagar selama ini. Ratu Melaka berasa bingung kerana gagal menentukan pembunuh sebenar Kertalasari. Bendahara meminta baginda menunggu dua bukti lain yang lebih kukuh. Tidak lama kemudian, Laksmana pun datang dengan membawa alat sulit dan keris Kertalasari. Ratu Melaka gembira dan tahu bahawa Laksmana lah yang telah berjaya membunuh Kertalasari. Setelah itu, Ratu Melaka pun memberikan ganjaran kepada Laksmana. Harta curian di Bukit Cina dibawa ke hadapan Balai Rom. Ratu Melaka menitahkan harta itu dibahagikan kepada 3 bahagian. 2 bahagian untuk Laksmana, tetapi Laksmana mahu 1 bahagian sahaja. Dan jika ada orang yang ikhlas mahu memberikan lebih, dia akan menerimanya. Akhirnya, semua harta curian itu menjadi milik Laksmana. Laksmana pun membagi-bahagikan harta itu sehingga dia sendiri tidak mengambil apa-apa. Ratu Melaka makin sayang akan Laksmana. Akhirnya, Melaka kembali tenteram. Berita kematian Kertalasari di tangan Laksmana sampai kepada Patih Gajah Mada. Dia pun meneruskan pekerjaannya mencari orang bagi menjatuhkan Melaka dan membunuh Laksmana serta Ratu Melaka.